Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua teman-teman yang berada di alam Facebook ataupun teman-teman yang berada di alam YouTube. Hari ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan anda semua untuk kita kenal pasti ya berkaitan dengan ciri-ciri kemurungan. Baik tuan-puan ya, kadang-kadang hari ini ingin apa yang berlaku dalam hidup ni, kadang-kadang kita tak sedar bahawa sebenarnya kita telah ada ciri-ciri kemurungan. Kita anggap, kita ingat kemurungan tu stres macam biasa saja. Tapi sebenarnya kalau kita ada ilmu, kalau kita dapat pengetahuan ni, sebenarnya rupa-rupanya kita ni adalah ada ciri-ciri ataupun simptom sebagai seorang pesakit yang mengalami kemurungan ya. Baik. So apakah antara perkara ciri-ciri kemurungan ya tuan-puan? Adalah yang pertama, bila tuan-puan kita rasa macam tiba-tiba dia rasa sedih. Rasa sedih yang kita tak tahu pun sedih tu sebab apa. Ada orang kalau orang normal ni kalau dia sedih dia tahu dia sedih sebab apa, tapi orang yang murung ni kadang-kadang sedih dia tu dia tak pasti. Kesedihan tu sebab apa dan dia tidak boleh nak kontrol kan. Mungkin dia boleh bagi tahulah mungkin dia ada masalah dengan ibu, mungkin dia akan cakap dia ada masalah dengan kawan, mungkin dengan majikan, mungkin dengan bos, rakan sekerja dan sebagainya. Itu peristiwa je. Tapi kalau kita minta kita tanya dia sebenarnya sedih ni sebab apa tuan ataupun puan. So kebanyakan pesakit murung ni dia sukar untuk nak bagi tahu bahawa dia ni sedih disebabkan oleh apa dia kan. Dia main agak-agak aja. Ada orang yang dia boleh bagi jawapan yang tepat, yang sebenar. Tapi kebanyakan pesakit ataupun klien-klien yang ada kemurungan ni dia sukar untuk nak bagi tahu apakah peristiwa yang menyebabkan dia rasa sedih. Itu satu. Okay. Yang kedua, dia ada rasa bersalah kan. Tiba-tiba satu masa tu dia rasa sangat bersalah. Dia pun tak tahu sebab apa jadi begitu. Dia tak faham. Maksudnya situasi kebanyakan pesakit kemurungan ni dia tak faham kenapa dia rasa bersalah. Dan dia rasa bersalah tu dia rasa bersalah adalah kerana kita boleh katakan sebagai itu tadi dia keliru sama ada aku ni banyak dosa ke kalau dia Muslim kan. Kalau dia bukan Muslim pun dia rasa aku ni banyak buat kesilapan ke orang lain. Dan rasa bersalah dia tu macam tuan-puan akan rasa macam melampau, rasa macam abnormal lah. Dia bukan rasa bersalah yang biasa, yang normal. Dia macam dia tidak normal. Bukan rasa bersalah. Kalau kita rasa bersalah tu kadang-kadang tu bolehlah kita katakan sebagai normal. Tapi kalau kita ada perasaan rasa bersalah tu macam selalu sangat, kerap dan selalu, tuan-puan kena semak, kena dapatkan bantuan, bahawa sedarlah bahawa itu adalah ciri-ciri orang yang kemurungan. Okay, baik. Seterusnya apa lagi tuan-puan adalah kita rasa terganggu. Kita akan rasa terganggu, maksudnya kalau ada orang cakap kita cepat, bahasa kat pasar kita, bahasa biasa kita sebut rasa sensitif. Tapi sebenarnya itulah ciri seorang orang yang murung. Dia bising pun tak boleh kan. Kalau orang sedang bercakap tu dia rasa orang tu sedang mengata dia, sedang mengkritik dia ataupun merendah-rendahkan dia. Dia mudah rasa terganggu. Baik. Itu ciri murung tu sebenarnya ya, kalau ada rasa. Dan kalau rasa kadang-kadang ataupun tak ada kadang-kadang tu okey lagi. Tapi kalau kerap dan selalu dah ada mula. Itu adalah tanda-tanda kita sebenarnya alami kemurungan ya. Baik, apa lagi? Bila dah rasa terganggu, kita dah mula tak minat nak buat kerja aktiviti harian kita. Kan kita bangun tidur, seharusnya kita bangun dalam keadaan segar, tetapi kita rasa macam malas, tak bersemangat kan. Kalau pelajar sekolah, kalau dia bangun sepatutnya dia seronok nak belajar, jumpa cikgu, boleh berinteraksi dengan kawan-kawan kan. Dah tak boleh jumpa COVID ni, jumpa face to face. Tapi kita nak normalnya kita nak berkomunikasi dengan orang kan, tak kisahlah walaupun guna Google Meet pun kita rasa seronok, kita rasa
tak sabar-sabar kan, akan sekerja dan sebagainya. Tapi kalau dia pesakit murung, aktiviti tu dia tak rasa seronok. Begitu juga dengan aktiviti yang lain kan, kalau dia seorang suri rumah, nak sapu sampah tu pun macam tak seronok. Nak lipat kain tak boleh, nak masak, banyak aktiviti harian yang dia lalui, yang biasa dia buat, dia rasa tak ada tenaga. So kalau macam ni pun adalah ciri-ciri orang yang murung kan. Lagi apa dia? Kemudian lepas dia dah tak minat aktiviti harian dia tu, dia mula dia lebih suka duduk dalam bilik seorang-seorang, mengasingkan diri daripada orang lain. Kalau ada ahli keluarga bersama, dia tak selesa lah, macam tadilah dia rasa terganggu dengan ahli keluarga dia sendiri, dan dia lebih suka duduk di dalam bilik, sama ada dia termenung ataupun dia tengok komputer, tapi sebenarnya dia rasa kosong pun, dia rasa macam lonely kan, macam sunyi, kosong, sedih, macam tu, dia asingkan diri orang lain. Tapi kalau kita tanya dia akan kata saya sedang refleksi kan, muhasabah ke kan. Sebenarnya tak kan. Kalau yang kita check, adakah kita muhasabah? Sebab kalau orang muhasabah, betul lah dia muhasabah, kadang-kadang kita boleh terima. Tapi kalau kerap sangat duduk bilik, kita katakan sebagai muhasabah, so jadi macam ada sesuatu yang tidak kena lah. So kalau kita ada alami perasaan itu, cepat-cepatlah ataupun minta bantuan rakan ataupun jumpa profesional untuk dapatkan bantuan kaunseling, insyaAllah, untuk dibantu. Baik, apa lagi selepas kita asingkan diri daripada orang lain, apa lagi ciri-ciri pesakit anxiety, pesakit kemurungan ini tadi? Dia rasa macam diri dia dah tak bernilai, lost sangat kan. Dia rasa macam dia keseorangan, tak ada orang boleh faham diri dia kan. Dia rasa macam dia tidak dihargai, dia rasa dia tak bagus, rasa macam sakit sangat kan, sedih sangat, macam tu lah maksudnya. So dia rasa dah tak bernilai. Kalau kadang-kadang masih normal tapi kalau sangat kerap berlaku perasaan tersebut ataupun kata-kata dalam hati, dalam diri kata macam tu, maka ketahuilah itu adalah merupakan ciri-ciri sebagai seorang pesakit kemurungan lah. Baik, dan kemudian apa lagi? Orang yang murung ni juga tuan-puan adalah mereka ni sukar untuk memberikan penumpuan ya, nak fokus kepada sesuatu perkara. Nak baca buku pun dia rasa lost, tak boleh. Kalau orang yang berumur, dia akan cara dia, orang kata defense mechanism tu, mekanisme bela diri dia akan kata rabun tak nampak kan. Rabun yang tak genuine, padahal dah ada pakai cermin mata dah. Anak dia mungkin dah belikan cermin mata yang mahal, yang bagus, yang berkualiti kan. Ataupun kalau dia muda pun, orang muda lagi kan, tak pakai cermin mata sihat lagi. Tapi dia kata rabun untuk menyatakan bahawa sebenarnya dia tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia hilang fokus, tak bermaya kan. Dia hilang penumpuan, tak boleh buat. Lipat kain, baru lipat bukan satu kain, separuh kain tak jalan, tak boleh. Baca buku tak boleh, dia rungsing, dia baring kan, lemah, macam penat kan, tak bertenaga. Maka itu sebenarnya kalau kerap sangat selalu, yakinlah dan percayalah itu merupakan ciri-ciri kemurungan yang kita ada. Kemudian apa lagi? Jadi dia akan keliru juga orang pesakit kemurungan dia akan selalu ingat kematian. Kalau kita tak faham, kita tak tahu, kita ingat makcik ni ataupun klien kita ni orang yang warak ya. Oh bagusnya makcik ni, bagusnya orang ni ingatkan kematian kan, ingatkan kehidupan akhirat kan. Bandingkan kita ni hidup suka seronok je kehidupan dunia kan. Dia cakap dengan kita, ya Allah makcik ni selalu ingatkan kematian, adakah makcik bersedia untuk mati dan sebagainya. Kadang-kadang boleh terima, tapi kalau kerap sangat, maka percayalah, yakinlah bahawa sebenarnya makcik ini ataupun kawan kita ni sedang alami ciri-ciri pesakit kemurungan ya. Dia betul lah, sebagusnya Nabi kata memanglah sebaik-baiknya orang yang sentiasa mengingat kematian. Sentiasa tu bukanlah bermaksud bila ingatkan kematian
makan pun tak nak cakap dengan orang lain pun tak kan, pergi kerja pun tak buat, lepas tu tak bermanya. Itu bukan maksudnya begitu. Nabi kata cara kita ingat kematian iaitu kita siangnya kita bersungguh-sungguh mencari kehidupan dunia, cari nafkah untuk keluarga, untuk isteri, mungkin untuk anak, dan malamnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dalam sambil-sambil mencari rezeki untuk dunia, kita juga beribadah kepada Allah di malam harinya. Supaya itu namanya kehidupan balance, kehidupan seimbang dunia dan akhirat tu tadi. Bukannya bila bermaksud ingatkan kematian itu maka duduk berzikir, siang kerja pun tak, makan pun tak campur dengan orang. Jadi dia tak tidak memenuhi maksud untuk kita beribadah tu tadi. Maksudnya orang yang sebagai sehat tu tadi kan. So sebenarnya mereka yang selalu ingat kematian, ingatkan kubur sebagainya, sebenarnya adalah pesakit, simptom kemurungan. Lagi apa lagi? So saya nyatakan tadi, dia letih, tak ada tenaga, cakap pun macam lemah saja. Menangis kan, dia menangis tapi dia tak tahu sebab apa dia menangis. Itu pun adalah simptom-simptom orang yang kemurungan ya. Maksudnya dia tak boleh kontrol, kerap sangat menangis, selalu sangat menangis kan. Normal kalau menangis tu kadang-kadang, tapi kalau lalu kerap sedih, dan saya nyatakan semua tu ada dalam diri dia, percayalah tuan-puan, sebenarnya kita sedang alami apa yang dinamakan sebagai kemurungan. Lagi apa? Berlaku perubahan pola tidur kan. Biasa susah sangat nak tidur pada waktu malam, pusing kanan, pusing kiri, duduk bawah katil, atas katil, tukar tilam, pergi sofa, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya tak boleh nak tidur. Jadi kalau itulah yang berlaku tuan-puan, bahawa dia sedang alami kemurungan juga ya. Ini ada ciri-ciri kemurungan. Dan sepatutnya orang yang tidur, dia bangun dia keadaan sihat, tetapi bila dia bangun dia tidak ada tenaga tu tadi, sebab pola tidur telah terganggu. Maka sebab dalam teori Maslow, keperluan asas tu kalau kita dah tak penuhi, penat, jadi memang tak rasional dan memang akan jadi murung lah. Dia murung ni ada dua pula tindakan kita, behavior kita, sama ada kita bersifat agresif ataupun kita bersifat pasif, yang maksudnya tak nak bercampur dengan orang. Dua tu saja yang mana dia bersifat over. Dua-dua tu melampau ataupun di luar kawalan. Agresif yang tidak boleh dikawal, ataupun kita lemah yang tidak boleh kita kawal. Itu keadaannya tu. Okey, kemudian kalau orang yang sudah berkahwin, sudah tentulah keinginan seksual dia menurun kan. Dah tak berminat dah untuk melakukan hubungan seksual bersama pasangan ataupun bermesra dan sebagainya lah. Dalam konteks perkahwinan ni lah, itu antara ciri-ciri orang yang murung. Dan apa yang lebih kita sedikit kerisauan adalah mereka yang ada kemurungan ni, sebenarnya mereka akan ada jumpa apa dinamakan sebagai delusi ataupun halusinasi kan. Delusi ni bermaksud dia jumpa kawan dia. Maksudnya dia jumpa kawan, seolah satu makhluk yang berkawan dengan dia. Kalau orang di US, di Amerika Syarikat, biasanya dia akan nampak satu hantu kan, satu hantu yang pakaian smart macam saya ni pakai coat blazer kan, and pakai bow tie. Itulah cerita Dracula ya. Okay. Kalau orang Melayu ataupun orang Indonesia, dia punya delusi tu orang yang pakai jubah ataupun telekung putih kan, maksudnya yang labuh, kemudian rambut panjang mengirai kan, kan. Maksudnya itu yang dibayangkan kan. Boleh jadi dia seronok, boleh dia takut kan. Mengilai, suara mengilai, atau itu suara orang yang dia nampak. Ada orang ada kalau halusinasi pula adalah dia dengar suara, dia tak nampak tapi dia dengar suara. Dia panggil lah, kalau nama dia siapa, Aisyah, jom bersama-sama dengan saya menikmati kebahagiaan, berjom bersama-sama dengan aku, ni aku bersama dengan kau, jangan bersedih, masih dah sama kau. Sedar tak sedar rupanya dibawa pemikiran cara halusinasi tu, bawa pendengaran kita tu rupanya nak bawa terjun di jambatan. Tak sedar dia macam
tak boleh nak kontrol diri kan. Kalau dalam Freud kata dia kadang-kadang kita unconscious mind di luar kawalan dia tak boleh nak kontrol diri dia ikut kan. So kalau orang yang tak faham, orang ingat itu dia rasuk hantu kan. Tapi sebenarnya itu adalah ciri-ciri orang yang mengalami apa dinamakan sebagai kemurungan. Jadi tuan-puan, bila tuan-puan tahu ciri-ciri kemurungan yang ada, yang saya nyatakan tadi, lebih kurang nak dekat orang kata 10 ke 11 ciri-ciri itu tadi, maka tuan-puan tak boleh berdiam diri, dapatkan bantuan. Sama boleh juga hubungi saya di di bawah ni tulisan ni, temujanji perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Encik Taufik di talian 0122750794. Dapatkan bantuan untuk perkhidmatan kaunseling. InsyaAllah just call dulu, nanti kita akan bincanglah. Dan insyaAllah penempatan saya sama ada kita akan buat di Hotel Grand Season di Rumah Prihatin di Kuala Lumpur, ataupun saya boleh bagi bantuan sama ada di KSKK JAKIM ya. Alhamdulillah, insyaAllah saya merupakan kaunselor sukarelawan bagi dua institusi inilah. Kalau kita perlu face to face di pandemik COVID, sesuai di Rumah Prihatin. Tapi kalau kita mungkin risau dengan pandemik COVID ni, takut dijangkiti kuman virus ni, maka tak boleh, just call je lah. Kita tak namakan sebagai kaunseling, tapi kita namakan sebagai talian bimbingan ataupun sokongan sosial lah kepada tuan-puan yang ada isu-isu yang saya nyatakan tadi. InsyaAllah mana yang terbaik kita akan bantulah untuk tuan-puan supaya kembali pulih, bersemangat, menerima keadaan sakit yang ada, dan kemudian boleh dapat menjalani kehidupan yang normal semula. Jangan risau yang penting tuan-puan berjumpa dengan orang yang betul. Jumpa orang pakar yang betul, orang yang sahih, yang ketolinan, keilmuannya yang sahih. Hari ini kalau tuan-puan nak jumpa bomoh, bukan tak boleh jumpa bomoh. Boleh. Boleh. Kalau bomoh tu tak merepek. Maksud saya tak merepek ni maksudnya tidak melanggar akidah. Sebab kita ni dalam konteks dalam dunia sebuah negara Islam, kita tak naklah tuan-puan berjumpa dengan tok bomoh yang bercanggah dengan akidah. Tu kita kena jaga kan. Akidah satu hal, lepas tu cara rawatan merepek-repek pun satu hal, dan menyebabkanlah berlakulah kes rogol, berlakulah kes mencabul dalam kalangan bomoh ataupun mana-mana perawat-perawat yang dikatakan sebagai perawat tradisional. Sebab apa tuan-puan? Sebab perawat-perawat tradisional ni, tok bomoh dan sebagainya, dia tak ada satu badan ataupun satu organisasi, institusi yang boleh mengawal pergerakan dia punya ahli-ahli dalam tok bomoh, perbomohan tersebut. Jadi banyaknya menyalahilah akidah juga boleh menyebabkan berlakunya pencabulan ataupun jenayah syaksyuat. Berbanding tuan-puan berjumpa dengan profesional seperti doktor, kaunselor, insya-Allah mereka ni adalah satu orang yang mempunyai kod etika yang jelas. Dia ada prinsip-prinsip yang jelas. Maksudnya ada etika yang jelas, tidak sama sekali boleh menjejaskan dia punya pesakit ataupun klien dia. Sebagai contoh, doktor tidak boleh merawat pesakit wanita tanpa ditemani oleh jururawat. Kaunselor pun begitu. Dia akan tengok, tidak boleh buat sesi kaunseling dalam keadaan bilik yang tertutup, yang boleh menimbulkan fitnah ataupun yang boleh menimbulkan rasa tidak selamat klien. Itu kita jaga. Dan apa yang pentingnya adalah kalau kaunselor tu melakukan kesalahan etika, jenayah dan sebagainya, maka yakin dan percayalah dengan pihak lembaga kaunselor Malaysia, orang yang melakukan jenayah tersebut sudah pasti sama sekali tidak akan boleh menjadi kaunselor seumur hidup dia. Maksudnya kalau profesional yang lain mungkin kesalahan tu boleh diampunkan, tetapi tidak kepada institusi kaunseling tu, lembaga kaunselor tidak akan terimalah. Dia macam penjawat awam. Bila dah masuk je dalam penjara, kelayakan sebagai penjawat awam hilang, terlucutnya
semualah pencen, kemudahan-kemudahan nak dapatkan perubatan percuma, semua tu akan terlucut kalau tuan-puan berjumpa dengan apa nama tu, kami ni kaunselor ataupun orang-orang profesional yang dikawal selia oleh pihak kerajaan. Tok Bomoh ni tu tadi, bila dia tak ada persatuan, dia tidak ada kumpulan yang profesional, maka kalau buat jenayah akhirnya terus masuk ke mahkamah. Begitulah. So begitulah untuk pertemuan ataupun slot saya pada malam ini bersama dengan tuan-puan untuk hari ini. Jadi insya-Allah sekiranya ada isu ataupun ada perkara-perkara yang saya nyatakan tadi, sila dapatkan bantuan profesional, hubungilah saya insya-Allah, ataupun tuan-puan boleh jumpa pada mana kaunselor di agensi tuan masing-masing lah. Kalau di sekolahnya, dia guru kaunseling sekolah. Kalau di hospital mungkin pegawai psikologi di hospital. Polis mungkin jadi pegawai psikologi polisnya, ataupun kalau di luar sana masyarakat, tuan-puan boleh dapatkanlah kaunselor-kaunselor profesional sama ada yang disediakan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, LPPKN, Jabatan Agama dan sebagainya. Sekian saja. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.